Hari ini 24 Mac genap sebulan sejak Rusia menceroboh Ukraine pada 24 Februari lepas. Bagaimana dunia memainkan peranan mereka dan adakah ianya berkesan? Dan ketika kita melihat kepada tempoh sebulan ini juga, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky masih lagi menyeru untuk solidariti bersama dengan Ukraine dan juga itu yang disuarakan di pentas-pentas perbincangan di peringkat Eropah dan NATO juga menggunakan kuasa untuk mengenakan sekatan tenaga dan sebagainya. Tetapi di manakah kita meletakkan pemahaman kita selepas sebulan ini? Profesor Madya Dr. Azzuddin Mohamad Sani dari Universiti Utara Malaysia bersama dengan saya pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Buletin Awal ni. Sebulan selepas perang Ukraine dan juga Rusia ini, apa yang kita boleh nilai dan juga analisis respon dunia, respon Barat dan juga bagaimana sebenarnya progres yang ada untuk melihat kepada genjatan dan sebagainya? Saya rasa perang ni dah berjalan sebulan kan, dan kalau kita lihat perancangan di pihak Rusia sebenarnya telah ini luar jangka kalau kita lihat dari sini sebab Rusia beranggapan dengan kalau mengikut perancangan awal mereka ingin menawan Ukraine dengan cara pantas mungkin dalam seminggu menawan keseluruhan Ukraine tapi realiti sebenarnya mereka bukan sahaja berhadapan dengan tentera Ukraine juga rakyat Ukraine dan juga dalam sama dengan bantuan di pihak antarabangsa lah, khususnya pihak Barat dan Amerika Syarikat yang juga menggunakan sekatan ekonomi sebagai senjata untuk menentang Rusia. Jadi oleh kerana inilah kita lihat bahawa dia berlanjutan sudah sebulan Dan saya rasa dalam proses sekarang ni kalau kita lihat sebenarnya ada berlaku perundingan di pihak Ukraine dengan pihak Rusia untuk cari kata putus yang kompromi antara kedua-dua pihak dan kalau macam saya dengar semalam Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky juga menyatakan bahawa dia mungkin boleh terimalah sekiranya Rusia menuntut bahawa Ukraine tidak akan menyertai NATO, jadi itu keputusan yang dia boleh terima tapi tuntutan lain dilihat pihak Ukraine tidak boleh terima, misalnya di Donbas region dua wilayah itu terus dibenarkan untuk mereka dan juga di Crimea juga dibenarkan untuk mereka, jadi itu tidak boleh terima oleh Ukraine lah. Jadi kalau kita lihat dari segi strategi politik ataupun strategi ketenteraan, apa yang dilakukan Rusia kali ini adalah cuba untuk memberi tekanan yang secukupnya kemusnahan bandar di Ukraine sedang dijalankan untuk sebagai satu langkah menekan Ukraine supaya bersetuju dengan tuntutan yang dikehendaki oleh Rusia yang mana Ukraine seperti yang saya sebutkan tadi tidak boleh menerima kesemuanya setakat ini. Jadi kalau dilihat pihak Barat pula kita lihat bahawa pihak Barat tidak boleh campur tangan walaupun ada tuntutan supaya dikenakan sekatan udara di Ukraine tapi pihak Barat tidak boleh melakukan komitmen tersebut khususnya NATO kerana dia dianggap menyertai perang bersama dengan Rusia dan kebimbangan berlakunya perang yang lebih besar lah. Jadi untuk sekarang ini saya rasa perang berterusan antara pihak Ukraine dengan pihak Rusia, bantuan ketenteraan dilakukan oleh pihak Barat terhadap Ukraine dan dalam masa sama juga sekatan ekonomi dikenakan, tapi kita tahu bahawa sekatan ekonomi ini dilihat masih lagi Rusia dapat tahan kerana ada bantuan daripada negara China lah yang yang membantu pihak Rusia lah. Jadi dalam masa terdekat ni saya rasa kita akan kena menilai lah dari segi kesan perperangan ini bukan sahaja di pihak Barat dan Ukraine tapi juga di pihak negara seluruhnya. Kalau kita lihat sekarang ni ekonomi dunia pun semakin dalam rangka nak keluar daripada COVID-19 tapi sekarang ni makin mencekam lah sebab ada kesan-kesan perang ni yang kepada negara dunia yang lain. Prof, apabila Prof menyebut mengenai sekatan ekonomi contohnya, itu tidak memberikan kesan yang besar kepada Rusia dalam beberapa peringkat dan juga kepada mana kebergantungan Eropah khususnya kepada sumber tenaga yang datangnya daripada Rusia khususnya berkaitan dengan gas. Dan begitu juga dengan beberapa sekatan yang dikatakan tidak memberikan tekanan tapi tidak sebesar yang diharapkan untuk Rusia. Dan apabila Prof menyebut mengenai dalam aspek pemulihan ekonomi secara global sekalipun, dunia akan terkesan sekiranya perang ini berlarutan untuk tempoh yang lebih panjang. Di mana kalau daripada segi sumber tenaga itu juga memberikan kesan bukan sahaja kepada Eropah tapi juga memberikan kesan ekonomi daripada peningkatan harga minyak di peringkat di Amerika Syarikat atau mungkin kita juga kata dijejas. Justru apa yang boleh dilakukan? Apa sebenarnya idea yang mungkin tidak dengan popular tapi rundingan damai itu bagaimana dapat dimulakan sebenarnya? Adakah ianya
boleh dilakukan dalam masa sebulan ini yang ke hadapan? Saya rasa kuncinya terletak pada Ukraine dengan Rusia dan mereka masih berterusan untuk melakukan rundingan yang mana pihak barat juga berada di situlah untuk berunding dengan pihak Rusia dan juga dalam masa China juga saya nampak juga berperanan aktif di sini Jadi kalau mereka berjaya mencapai satu kata putus, saya rasa perang ini boleh ditamatkan lebih awal Cumanya bagi negara-negara lain saya rasa perlu dalam masa sekarang termasuklah Malaysia melakukan projection melihat sekiranya perang ini selesai jangka pendek apa kesan kepada Malaysia contohnya atau negara lain contohnya dan kalau jangka panjang bagaimana, kerana kalau kita lihat pattern peperangan yang berlaku sekarang ini telah masuk ke era ke tempoh perang gerila dan perang street by street maksudnya dia perang di ibu kota jadi saya nampak ini beri kesan yang besar sebenarnya pada Ukraine dan juga ia boleh berlanjutan dengan jangka masa yang panjang seperti mana yang kita tahu bahawa perang sebelum ini macam contohnya perang Afghanistan perang di Vietnam dia berlanjutan sampai lebih pada satu dekad jadi kita tak nak keadaan itu berlaku di sini kerana kesan ekonominya walaupun sekarang ini masih kurang dirasai tapi sebenarnya dah mula nampak tanda-tanda yang berimpak yang besar khususnya pertama disebut minyak tadi harga minyak dah naik kepada 100 paling tinggi iaitu 110 US dollar per barrel dan ia beri kesan kepada negara-negara pengimport minyak khususnya macam India dan China juga walaupun China dapat bekalan direct terus daripada Rusia tapi kesan lain yang saya rasa paling penting yang perlu kita tengok ialah dari segi bahan makanan sebab Rusia dan Ukraine ni pengeluar utama gandum jadi apa saja bahan makanan yang berasaskan gandum akan beri kesan akan menerima kesannya jadi langsung saya rasa ia akan beri kesan pada kita jadi dalam konteks ini saya rasa kita kena mengkajilah impak yang menyeluruh konflik ini kepada ekonomi dunia secara keseluruhannya. Prof, saya ada 1 minit sedikit sahaja di hujung temu bual ini. Impak kepada kesan pelarian daripada Ukraine akibat perang ini. Kerana dalam tempoh sebulan ini juga jumlah mereka menjadi pelarian cukup besar sekali kalau dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang berlaku di dunia dalam tempoh 10 tahun ini. Bagaimana dunia menguruskannya dalam sebulan ini, Prof? Saya rasa ini dalam tanggungjawab pihak Eropah sekarang ni dan semua negara-negara Eropah sekarang ni sedang terbuka untuk menerima pelarian-pelarian ini dan saya rasa Jerman antara negara yang paling utamalah yang sanggup menerima ramai pelarian daripada Ukraine ni Jadi saya rasa ini menjadi masalah utama Eropah kali ini jadi negara-negara lain mungkin tidak merasakan impak tu tapi saya rasa pihak Eropah mampu menangani sebab penipatan Eropah ni secara menyeluruh bukan hanya 1-2 negara saja tapi banyak negara terutama negara sepadan seperti Poland Romania sebagainya yang sanggup menerima pelarian ni. Jadi saya rasa itu dapat meringankan beban sedikit pelarian supaya mereka boleh meneruskan kehidupan. Okey, terima kasih Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani merupakan pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof.